Baik, bertemu kembali. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita juga ingin mengenai nasib gelandangan dan di talian sekarang ini bersama Datuk Munirah Abdul Hamid, merupakan pengasas Pertiwi Soup Kitchen. Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Datuk, mungkin dapat terangkan agaknya bagaimana operasi bantuan kepada gelandangan ini dilakukan bermula pada hari ini? Sebenarnya kita dah bermula cara baru pada hari Jumaat yang lalu. Kita tak boleh ada crowding kan. Jadi kita volunteer pun tak ramai. Dalam 6 orang cukup. Jadi dia untuk membantu meletak setiap barang kita nak bagi tu, kita letak satu persatu. Dan kita maintainlah jarak sekurang-kurang 2 meter macam tu. Dan mereka pun dibenarkan masuk macam 5 orang sekali, tapi jarak jauh tu kita maintain. Dan semua mesti pakai gelas dan selalu tukar dan selalu sanitize tangan. Dan kalau siapa yang ada sesama ke batuk ke, kita pastikan diorang semua pakai mask lah. Kita cuba maintain macam tu. Sebab kalau tak bagi pun kesian. Diorang kebanyakan dah tak ada pekerjaan. Dia pun odd jobs kan. Dah tak ada lagi dah kerja. Jadi kita cubalah seberapa boleh. Datuk, bagaimana agaknya keadaan gelandangan pada ketika ini dan adakah mereka ni dilindungi dan juga bagaimana perkhidmatan kesihatan yang diberikan kepada mereka sebelum ini? Perkhidmatan kesihatan kita ada medical team selalu dan diorang itulah kena observe lah kita punya tighten lagi kita punya precautionary measures. Dan yang mana yang boleh bantu kita bantu, yang mana yang tak boleh dia orang kena pergi ke KKKL dan apa yang kita mampu buat sajalah buat sekarang ni. Jadi pada diri mereka tu kita nasihat mereka supaya janganlah jangan tidur ramai-ramai dekat-dekat tu dan cuba jangan kumpul. Yang tu yang kadang-kadang mereka tak berapa nak faham. Kenapa tak boleh berkumpul kan? Jadi kita kena kata tak boleh jarak tu takut nanti pas dari seorang ke seorang. Yang di family itu dengan anak-anak kecil kita kata janganlah berkumpul ramai-ramai main-main macam dulu tu tak boleh lagi. So kena selalu memperingati mereka supaya jangan buat macam tu. Datuk, sudah semestinya Datuk juga turun sama untuk menghulurkan bantuan dan sebagainya. Mungkin ada daripada wakil Datuk ataupun dari Datuk sendiri telah pun menembual mereka yang gelandangan ini. Apa agaknya mereka punya pendapat mengenai langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengawal pergerakan ini? Diorang faham yang kita kerajaan buat macam ni sebab kita takut nanti semua sakit teruk. Yang tu dia orang faham. Dia kata kalau kita tak ikut ni, semua nanti sakit teruk. Tak boleh macam ni. Jadi yang tu dia orang faham. Tapi yang masalah dia orang tu kata, macam mana? Dia masih bimbang diri dia. Dia tak ada duit, suami dah tak ada kerja sebab dia kan kerja odd job saja. Yang tu yang orang berhenti. Selalu dah tak ada restoran, tak ada cuci pinggan, tak ada apa semua. Jadi dia tak ada kerja. Macam mana duit dah tak ada? Panik. Dia panik yang tu. Anak nanti macam mana? Makanan saya kata jangan bimbang. NGO semua dah ada. Tak payah bimbang yang tu. Jadi dia takut apa akan terjadi seterusnya. Dan dari segi jenis bantuan yang dihulurkan kepada mereka bagaimana, Datuk? Semua dah cukup. Sebab NGO yang bagi makanan kita bergilir-gilir. Tiap-tiap pagi ada NGO bagi makan. Jadi diorang tahu semua dah ada. Makan tak perlu risau. Kalau yang medical dari segi mana yang kita mampu, semua dah ada. Lebih pada tu, kalau sakit lebih teruk, kena pergi ke KKK. Yang tu terpaksa. Sebab kita pun dekat mana yang kita mampu, doktor pun ada, diorang pun bimbang juga. Diorang boleh bagi cakap mana yang boleh saja. Jadi yang mana sakit-sakit biasa je lah. Yang lebih pada tu, kena pergi juga ke KKL. Dan kalau macam selain pada tu saya rasa dah cukup. Jangan orang ramai pula keluar ramai-ramai nak bagi-bagi nanti dia orang berebut-rebut. Yang tu kita tak nak. Jangan buat suasana bulan Ramadan. Ini bukan masanya untuk semua orang keluar nak cuba bagi makan dan membuat dia orang menunggu beramai-ramai. Kita jangan buat macam tu.
Ni sekarang ni terkawal dengan kita bagi cara social distancing, yang jarak jauh semua, maintain that, dan kebersihan, jaga kebersihan. Janganlah ramai-ramai keluar nak buat suasana Ramadan. Ni bukan masanya. Datuk, kalau kita lihat sepanjang penularan wabak COVID-19 ini, ada tak daripada golongan gelandangan ini sendiri yang terkesan ataupun yang didapati positif COVID-19 ini? Belum ada. Jadi masa kita yang bimbang, masa yang insiden tabligh tu, kita bimbang juga lah sebab ada seorang dua yang kita takut mungkin berada di situ. Jadi bila kita tengok pun, kita cuba observe dia, dan yang lain-lain tu kebanyakan memang tak ada pun lah terikat macam tu. Dan tak ada pelancong yang datang bergaul dengan mereka. Kita harap yang kes kalau dah jangkitan lokal tu, janganlah pula diorang balik kampung ke dapat negara. Yang tu lah kita nak harap tak ada. Kalau diorang terkawal sama mereka dari dulu yang tak ada orang jangkitan dari luar, mungkin diorang selamat. Kalau takut yang ada mana-mana yang jangkitan yang diam dan dia ada di situ. Itu yang kita bimbang. Harap-harap tak ada. Kalau yang dia orang saja sesama dia orang, memang dia tak ada bergaul dengan orang luar kan. Baik Datuk, agaknya bagaimana pula caranya bagi orang yang ingin menghulurkan bantuan kepada golongan gelandangan ini dengan ambil kira Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 minggu ini? Hanya kontak NGO yang sedang memberi, yang beroperasi, membantu mereka dari jauh saja. Bagilah apa-apa yang mereka perlu, seperti barang kering macam bunch ke, macam air kotak ke, macam tu. Tapi jangan bawa makanan yang dimasak, longgok macam bulan Ramadan. So, saya kata jangan buat macam tu. Sebab yang tu hanya menggalakkan mereka berkumpul ramai-ramai untuk menerima. Dan akhirnya kalau macam bulan Ramadan tak makan pun terbuang. Jadi risiko kalau orang datang memberi yang ad hoc tu, risiko menarik perhatian mereka dan mereka ramai-ramai bertolak-tolak kumpul-kumpul tu, kita tak mau galak macam tu. Kita tak mau buat macam tu. Dengan NGO yang sedia ada, yang bergila-gila setiap hari ni, kita buat dengan kawalan macam ni. Jarak jauh, apalah semua, maintain semua yang precaution ni, insyaAllah kita membantu dengan nawaitu yang baik dan semuanya kita berdoa lah supaya semua selamat dan semua dijaga dengan baik. Kita janganlah buat ini sebagai satu pesta pula. Ini bukan pesta. Baik, terima kasih. Datuk Munirah Abdul Hamid merupakan pengasas Pertiwi Soup Kitchen di talian bersama kita sebentar tadi.